kita nak ketua unit pendakwan SPRM ini boleh mengizinkan dirinya sendiri untuk mendakwa. Sama macam jawatankuasa kira-kira yang kita ada sekarang. Jadi bila kita ada satu jawatankuasa bebas yang dianggotai oleh MP-MP kerajaan dan pembangkang, secara tak langsung SPRM ini menjawab kepada Parlimen dan seterusnya kepada rakyat. Dia tidak menjawab kepada Perdana Menteri, dia tidak menjawab kepada mana-mana badan lain. Itu yang kita mahukan, satu reformasi institusi. Dan saya percaya hari ini siapa saja kerajaan, dia tidak boleh merasakan bahawa undang-undang ni kita perlu kekalkan kerana memberi kelebihan kepada kita. Salah. Sebab hari ini kita tak boleh kata kerajaan tu boleh kekal selama-lamanya. Boleh bertukar dengan mudah. Kerana dapatan kajian Merdeka Center pun yang baru-baru ini mengatakan lebih 51% masih belum buat keputusan lagi. Masih menunggu dan lihat. Jadi boleh berlaku pertukaran kerajaan. Apabila berlaku pertukaran kerajaan, dah jadi pembangkang, barulah kita rasa, ruginya tak reform itu masa ada kuasa. Nampak? Sebab itu reform institusi ni amat penting supaya kita kukuhkan sistem tu. Tak kira siapa kerajaan, siapa pembangkang, kita tak perlu bimbang lagi. Kerana sistem yang kita dah ada tu, kita boleh jamin dia punya transparansi dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu beri SPRM ni kuasa pendakwaan. Ini paling penting sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak mahu SPRM ini dia perlu mendapat kebenaran daripada orang lain. Dalam sistem yang kita ada sekarang ni, SPRM perlu mendapat kebenaran daripada peguam negara untuk memulakan suatu tindakan. Kita tak nak SPRM bila dah buat satu kertas siasatan, dah siasat bahagian nak gerak, hantar kepada peguam negara, peguam negara kata tak ada, no case, no further action. Kita tak nak benda tu berlaku lagi. Jadi sebab itulah amat penting untuk kita beri kuasa kebebasan kepada SPRM, khususnya ketua unit pendakwaan SPRM. Yang sekarang ni ketua unit pendakwaan SPRM ni menjawab kepada peguam negara. Kita tak mahu benda tu lagi. Kita nak ketua unit pendakwaan SPRM ini boleh mengizinkan dirinya sendiri untuk mendakwa. Jadi bila adanya begitu, tidak ada lagi satu badan yang lain yang dikatakan atas daripada SPRM yang kita ada sekarang ni. Dan yang keempat, yang terakhir, kita perlu perkenalkan subjek integriti di peringkat sekolah. Apa yang kita ada sekarang ni, kita terapkan modal insan, nilai-nilai moral ke dalam anak-anak kita di sekolah melalui subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pada pendapat kami itu tidak cukup. Perlu ada satu subjek khusus yang dinamakan subjek integriti, yang mana kita didik anak-anak ni daripada kecil supaya dia benci rasuah. Dia tahu apa itu integriti. Dan jadikan SPRM ini sebagai satu kerjaya supaya anak-anak ni daripada kecil dia tahu apa kerja SPRM ni sebenarnya. Jadi bila dia dah besar, dia familiar dengan apa itu rasuah, apa itu integriti. Saya pada masa belajar di Fakulti Undang-Undang UiTM, kita punya kajian kita adalah untuk, masa tu MACC baru ditubuhkan, dan kajian kita adalah terarah kepada adakah SPRM ini sama saja seperti BPR ataupun berbeza. Kita telah pun melihat setelah lebih 10 tahun, kita dapat lihat bahawa boleh ditambah baik institusi ini, boleh diperbaiki. Dengan apa? Yang pertama saya gariskan, latihan ketua Pesuruhjaya SPRM ini mestilah dibuat melalui Parlimen, di mana dia melalui satu proses undian dan diundi oleh ahli Parlimen kerajaan dan juga pembangkang. Kemudian yang kedua, SPRM ini perlulah menjawab kepada jawatankuasa khas, bebas, integriti, semak dan imbang Parlimen yang dianggotai oleh MP-MP daripada kerajaan dan juga pembangkang.